Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Apa khabar semua? Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa untuk sentiasa jaga diri anda, stay safe dan ikut SOP, okey? Alright, dan untuk para penonton boleh menulis nama dan lokasi keberadaan di ruangan chat ini dan serta boleh menyebarluaskan pautan link ini kepada rakan guru yang lain. Semoga kita semua dapat memperoleh manfaat dalam sesi perkongsian pada hari ini. Dan seperti biasa, anda semua akan bersama dengan saya, Cikgu Nurul dari SK Kampung Syafi'i Pahang yang akan menjadi moderator sepanjang sesi ini berlangsung. Dan jika para penonton ada sebarang persoalan, para penonton boleh menaik di ruangan chat ini. Baiklah, pada hari ini kita akan berwebinar lagi bersama dengan Cikgu Mahadi bin Mahmud yang merupakan guru dari SMK Adila Kota Tinggi Johor yang kini sedang menyambung pengajian di Universiti Teknologi Malaysia dalam kos sumber dan teknologi pendidikan. Dan beliau akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk video PDPR menggunakan aplikasi Camtasia. Okey, dan sebelum itu juga saya ingin mengalu-alukan kedatangan wakil dari Jabatan Pendidikan Johor dan juga wakil daripada PPD Kota Tinggi terutamanya iaitu Encik Jaafar dari USTP PPD Kota Tinggi Johor. Dan untuk makluman semua, bengkel aplikasi dalam PDPR ini merupakan anjuran bersama Sektor Pembelajaran USTP PPD Kota Tinggi Johor dengan kerjasama KTGFE Team dan Tim PDP Malaysia. Dan penyertaan adalah terbuka kepada semua warga guru, tidak hanya kepada guru di sekitar Kota Tinggi. Jadi, jom kita ramai-ramai kita sebarluaskan pautan link ini supaya lebih ramai yang dapat manfaat dalam sesi perkongsian webinar anjuran PPD Kota Tinggi ini. Baiklah, suka untuk saya mengalu-alukan, untuk saya menjemput anda semua untuk join grup Telegram kami iaitu @the5kt. Saya ulang, join grup Telegram kami iaitu @the5kt kerana sebarang info dan maklumat berkaitan dengan webinar akan dimaklumkan dalam grup Telegram @the5kt. Jom ramai-ramai sertai grup Telegram kami. Dan saya ingin war-warkan kepada anda semua terus bersama dengan kami lagi pada esok hari. Kita akan bersama dengan Cikgu Muhammad Jensen bin Saad yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk Big Maker Modern No Download Webinar Software. Dan pada 27 Februari 2021, kita akan bersama dengan Cikgu Nurul Ashikin binti Adam Syukri yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk PDPR menggunakan Wakelet. Dan pada 28 Februari 2021, kita bersama dengan orang kuat kita sendiri, Ustaz Huzaruddin bin Haji Hussein yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk mudahnya belajar Scratch dengan CS First. Jadi untuk anda semua, jom terus bersama dengan kami lagi pada esok hari sehingga 28 Februari 2021 pada jam 2 petang. Okey, dan untuk sebarang info berkaitan dengan webinar, pautan link anda semua boleh dapat dalam grup Telegram @the5kt. Dan pada hari ini kami daripada pihak penganjur membawa Cikgu Mahadi kita yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk video PDPR menggunakan aplikasi Camtasia. Jadi Cikgu Mahadi sudah berada dekat kalian. Assalamualaikum Cikgu Mahadi. Dengar suara? Cikgu Mahadi, Assalamualaikum. Salam, boleh dengar suara tak? Alright, jadi cikgu dah bersedia? Okey, dah sedia. Alright, jadinya saya menjemput dan mempersilakan penceramah kita iaitu Cikgu Mahadi bin Mahmud dari SMK Adila Kota Tinggi Johor yang akan berkongsi mengenai tajuk video PDPR menggunakan aplikasi Camtasia. Alright, dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada moderator Cikgu Nurul dan apa khabar rakan-rakan sekalian. Okey, saya kenalkan diri saya dululah. Nama saya Mahadi bin Mahmud. Saya sekarang tengah sambung belajar dalam
Teknologi Pendidikan di UTM Sekudar Johor. Jadi saya sambung belajar dalam sepenuh masa lah. Dan sekolah yang terakhir saya berkhidmat adalah sekolah SMK Adila. Okey. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan mulakanlah. Okey, baik. Sekarang ini adalah tajuk kita hari ini, iaitu video PDPR aplikasi Camtasia. Okey. Sebelum tu saya nak minta bantuan rakan-rakan sekalian, boleh tak masuk link ni ataupun scan gg.gg/pdpr Camtasia ataupun boleh scan Kemudian cikgu boleh jawab pertanyaan dekat situ. Saya nak tengok feedback lah. Boleh saya bagi masa 1 minit? Okey, boleh scan ataupun boleh type Cara nak jawabnya boleh tekan tambah. Nanti boleh tekan tambah, kemudian boleh nampak ada soalan kat situ. Okey, kita sama-sama tengok jawapan rakan-rakan. Sekejap. Okey. Kita lihat jawapan rakan-rakan. Okey, ramai yang dah buat video. Okey, ada yang guna PowerPoint. Ramai yang guna PowerPoint ni. PowerPoint, Filmora. Okey, ramai. Canva. Okey. Filmora plus Google Meet. Ada tak yang Camtasia pernah pakai tak? Okey, sebenarnya yang saya pakai ni sekarang ni Padlet Yang Padlet senang nak tengok yang respon. Jadi cikgu sebenarnya boleh guna untuk pelajar-pelajar cikgu. Nak bagi dia respon lah, senang tengok. Jadi sekarang ni saya tengok respon cikgu. Okay, PowerPoint plus screencast. Okay. Baik, saya boleh sambung sebab ada yang macam ramai yang tak menggunakan Camtasia. Okay, tak apa. Okay, Cikgu Mahdi, boleh sambung. Masa ni satu topik yang barulah. Macam cikgu ni, macam cikgu ni pun kata, pernah dengar je cikgu tapi tak pernah guna. Okay, saya teruskan. Okay, sebelum tu, kenapa kita kena pakai video? Pertama kita tengok pelajar kita sekarang tu, ramai yang melihat media sosial Okay, contohnya Instagram, Facebook. Kebanyakan bahan-bahan tu adalah dalam video. Dia lebih mudah nak terima, nak belajar dekat situ. Okay? Baik. Yang kita nak belajar hari ni adalah Camtasia. Okay, pertama dia nak rakaman, senang nak rakam video. Kemudian ada
khas dia. Ini insyaAllah saya akan sentuh juga. Notasi, kemudian audionya, kesan teks dan animasi. Kemudian dia boleh masihkan format berkualiti. Baik, dekat mana nak dapatkan dia? Nak dapatkan software ni. Okey. Jadi cikgu-cikgu boleh nak trial, boleh download dekat Camtasia lah. Dekat Camtasia. Ataupun kalau cikgu nak beli, terus beli dekat Shopee pun boleh. Murah saja. Okey. Baik. Baik, konsep video yang saya buat ada 3. Okey, yang pertama voice ataupun suara plus slide. Yang kedua video dengan slide. Kemudian ada konsep penceritaan. Kenapa yang berbeza, kita tak nak pelajar kita pun ataupun audiens kita tu jemu dengan video kita. Mungkin cikgu dah belajar sebelum ni Canva. Jadi hari ni cikgu nak pakai yang Canva punya konsep. Kemudian cikgu nak pakai yang Filmora punya konsep. Ataupun kemudian next PowerPoint. Jadi pelbagaikan, jangan statik saja. Bayangkan sehari pelajar boleh terima 2-3 video tapi konsep yang sama. Nanti boleh bosan juga. Okay. Okay. Baik, ini saya akan tunjuk channel saya. Okay, channel Sains Komputer. Saya ada buat satu channel Sains Komputer. Dekat sini saya letaklah video PC saya dekat sini. Okay. Kebanyakannya video-video saya kat sini lah, termasuk dengan kalau buat video untuk drama ke montaj pertandingan pun sama, saya pakai Camtasia sebab saya lagi selesa dengan interface dia. Okay, kita lihat satu video yang contohnya yang menggunakan voice dan slide saja. Saya ambil pakai voice dan slide saja. Okay, ini depan saya buat intro dia. Okay, intro dia. Kemudian ini saya tambah sikit lah dia punya introduction tu, dia bagi menarik sikit. Okay, ini hanya pakai slide dan voice saja. Tak ada pun rupa muka pun tak ada. Okay, ini konsep yang pertama. Okay, konsep yang kedua, saya buat video dan juga nampak wajah kita lah maksudnya. Video dengan slide lah. Okay, video dengan slide. Okay, ini saya buat. Okay, ini video dan slide. Okay, video dan slide. So, sama juga intro. Jadi kita akan nampaklah. Kita ada tengah bercakap. Kemudian ada background kita lah. Yang kita pakai slide saja, slide PowerPoint saja. Okey, yang ketiga saya gunakan konsep penceritaan. Saya bagi supaya pelajar tu berfikir dengan masalah. Okey, kita tak nak yang statik terus cakap, lepas tu kita bagi cerita kat dia. Dia ada boleh berfikir sikit. Jadi kita buatlah sedikit penceritaan dekat situ. Okey. Ni. Saya cepatkan sikit lah. Masa lah. Okey, ini konsep penceritaan. Nanti saya bagi tahu dekat mana nak ambil bahan. Cikgu tak payah susah-susah nak cari video ke atau nak buat video ke, tak payah. Kita gabungkan bahan, yang penting cikgu tahu apa nak buat. Kalau cikgu sejarah tu mungkin dia nak buat cerita tentang sejarah. Jadi dia boleh ambil bahan-bahan berkaitan dengan sejarah ke yang berkaitan lah. Tapi yang penting cikgu tahu nak susun skrip, bagaimana nak cari dia punya maklumat tu lah. Okey. Ini saya punya konsep penceritaan. Tapi ada berkaitan dengan PDPC ya. Bukan hanya sekadar cerita. Dia ada tajuk topik dia. Okey. Baik, yang pertama sekali kita kena adalah langkah pertama. Kita kena ada langkah-langkah dia. Kita kena rancang ataupun susun dengan betul. Okey, jadi kita kena ada slide PowerPoint. Tukar kepada image. Okey. Kemudian kita rekod suara kita. Kemudian bahan tu boleh masuk ke dalam Camtasia. Kemudian kita boleh sunting. Baru kita boleh menghasilkan produk video tu. Okey. Baik, saya nak tunjuk langkah dia. Sekarang kita buka Camtasia. Okey, ini dia punya interface dia ataupun paparan dia.
kita ada nampak rekod kat sini untuk kita rekod lah. Okay, media ni kita nak masuk bahan-bahan. Library ni yang dah sedia ada dalam Camtasia, kita boleh ambil sahaja nanti bahan-bahan ni. Annotation ni nak jadikan kita nak letak dialog ke bahan ke, okay, kita nak blurkan ke kat sini. Transition ni daripada satu video ke satu video. Ini kalau rasa perlu, tak boleh pakai, tak payah pakai, nanti tampak serabut. Okay, behavior ni bagaimana bentuk tulisan kita nak. Okay, animation ni kita nak buat zoom in, zoom out. Ini kadang part tu ada penting juga kita nak fokus. Cursor pun kalau cikgu-cikgu nak pakai pun boleh. Voice narration ni maksudnya kita nak rekodkan suara sahaja. Okay, kita buat step dia. Pertama tadi kita ambil PowerPoint. Contoh ini adalah kita punya PDVC kita. Okay, kita file. Okay, file. Okay, saya tunjuk perlahan-lahan lah. Save as. Okay, pilih satu folder, PDPR Camtasia ke. Okay, buat satu folder untuk dia sahaja. Okay. Okay, buat satu folder. Bahan ni simpan sebagai image ataupun ambil lah PNG. Okay, PNG. Okay, masuk dalam ni, kemudian save. Okay, all slide. Siapa yang gunakan PowerPoint ni dah biasa ni tukar kepada image kan. So kita dah dapat dah sebenarnya bahan kat situ. Jadi kita buka Camtasia kita. Klik dekat media. Import ataupun tambah ni. Dua ni pun boleh sama je. Okay. Jadi kita pergi dekat mana kita simpan produk kita tadi ataupun image kita tadi. Jadi kita ambil lah. Ini slide kita tadi. Jadi kita masukkan ke Camtasia. Okay. Jadi dapat kita ambil tak je sini. Dapat. Jadi cadangan saya adalah cikgu susun dulu elok-elok bahan-bahannya baru kita boleh rekod. Itu yang pertama. Cikgu boleh rekod tu berasingan ataupun nak gabungkan sekali boleh, tak ada masalah. Okay, yang ni contoh saya tunjuk yang berasingan dengan PowerPoint dengan dia punya voice, suara. Kemudian barulah kita rekod suara. Macam mana nak rekod suara, pergi je kat sini, voice narration. Okay, kalau kita nak suara kita sahaja. Okay, saya cuba Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya akan mengajar tentang video PDPR. Stop. Kita save. Suara satu. Automatik suara dah ada kat sini. Cikgu jangan takut, cikgu kata gagap ke, tak apa. Sebab kita boleh edit kemudian. Okey, kita cuba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya akan mengajar tentang video PDPR. Okey, sekarang kalau dah tak ada gambar, kita klik kat gambar ni, kita drag saja. Kat mana suara tu berhenti. Okey, kita drag saja. Okey, siap. Satu. Siap dah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya akan mengajar tentang video PDPR. Okey, siap untuk slide yang pertama kalau cikgu nak rekod suara saja. Okey, kita boleh pergi ke bahan yang kedua tadi. Saya nak tambah sikit lah. Okey, mungkin cikgu nak tambah kesel ataupun cikgu nak buat dia punya pergerakan sikit. Okey, kita rekod lagi suara. Konsep video yang pertama adalah suara dan slide. Yang kedua, video slide. Yang ketiga, penceritaan. Okey, kita drag, kita dah tahu tak cukup panjang, kita dragkan dia. Okey. Konsep video yang pertama adalah suara dan slide. Yang kedua, video slide. Yang ketiga, penceritaan. Okey, sekarang kita bagaimana nak buat dia menarik sikit. Kita boleh tunjuk ikut suara dia. Kita boleh pakai animation. Okey. Animation, dia boleh zoom in dengan zoom out. Konsep video yang pertama adalah suara. Okey, bila dengar perkataan suara tadi, kita boleh terik zoom. Slide. Yang kedua,
Okey, yang kedua dia kata video. Boleh adjust sikit kat mana videonya. Okey, boleh tumpukan sikit kat videonya. Slide. Yang ketiga, penceritaan. Okey, yang ketiga penceritaan. Dia bagi penceritaan. So kita playkan balik. Konsep video yang pertama adalah suara dan slide. Yang kedua, video slide. Yang ketiga, penceritaan. Nampak lebih fokus. Maksudnya kalau pelajar kita tengok tu, oh kita bercakap suara tu terus dia ikut dengan videonya. Lagi nampak lah. Okay. Nak lagi transaction yang bertukar tu kita boleh pakailah yang lain lah. Kalau nak pakai dia punya transition tu boleh lah. Okay, tak nak bagi serabut. Saya tak pakai. Okay, yang seterusnya, bahagian yang seterusnya adalah kita nak bagi lagi fokus pun boleh. Kita masukkan lagi slide. Contohnya kita ambil slide ni lah. Okay, contoh kita ambil slide ni. Okay, kemudian bagaimana kita nak pergi satu persatu, nak fokus pun boleh. Kita masukkan annotation, blur and highlight. Jadi kita boleh highlight yang mana kita nak. Okay, kita pergi sini. Okay, kemudian kita terus dia boleh copy, paste saja. So kita nak dia ke mana lepas tu, kita nak ke sini. Kemudian kita copy paste dia saja. Kita nak ke mana selepas tu, kita nak ke sini. Okay, so kita play lah. Okay. So nanti dia lagi fokus. Maksudnya kita bercakap tu lagi fokus kat mana dia nak tunjuk masa bercakap tu. Okay, okay ni dah salah. So videonya patut ke sini ya. Okay, yang ni ke sini. Sekejap. Okay, tadi ke sini. Jadi ini untuk blur, kalau nak pakai untuk blur. Jadi cikgu boleh tukar-tukar lah cara penggunaannya. Jadi setiap kali kita bercakap tu, dia akan bergerak ikut apa yang kita, ikut voice kita lah. Jadi lagi fokus lah kat situ. Okay. Jadi katakanlah dah siap. Ini untuk konsep slide, apa tu, suara dengan slide. Katakanlah dah siap. Okay, bahan dah siap. Kita share local file. Kemudian terus dia next. Okay, pilih MP4. Biasanya MP4 lah pakai. Okay, dia banyak format boleh pakai tapi kebiasaannya MP4. Okay, sekarang antik kat ni kita tak nak. Untuk website ni tak payah. Dia antik. Jadi size boleh pakai yang ni. Okay, ini frame rate ni kalau lagi tinggi lagi quality lah. Tapi kita pakai yang biasa saja. 30 pun dah okay. So kita klik next. Next lagi. Kemudian nama projek kita. Okay, dekat mana kita simpan tu kena tahu kat mana kita simpan. Dah finish. Sekarang ni namanya proses rendering. Okay, dah siap lah untuk rendering untuk video kita. Okay, dengan proses. Dia bergantung kepada size file tu lah. Kalau lama sikit. Sekarang ni dah siap. Ini video yang dah siap. Konsep video yang pertama adalah suara dan slide. Yang kedua, video slide. Yang ketiga, penceritaan. Okey, siap video kita untuk konsep yang pertama. Okey. Okey, katakanlah cikgu nak tukar kita punya konsep. Okey, tukar konsep tak nak, kita nak tunjuklah muka kita. Kita nak bercerita pula. Okey, kita nak bercerita pula. Jadi cikgu boleh guna konsep yang lain. Okey. Sama ada cikgu nak rekod asing, nak masukkan kemudian ataupun cikgu nak rekod serentak. Okey, tak apa, saya ajar dua-dua. Ini kalau cikgu rekod asing. Okey, asing berasingan, maksudnya cikgu bercakap tu dengan slide berasingan. Okey. Jadi cikgu dah ada bahannya.
Jadi kita import pergi dekat media. Macam biasa, tekan tambah, import media, cari dekat mana bahan kita. Okey, dekat mana bahan kita ada. Okey, ini contoh bahan kita. Okey, yang ni saya pakai green screen. Okey, saya pakai green screen ini. Okey, ini saya pakai green screen. Cikgu nak pakai dinding putih ke apa tak kisah. Dia sebenarnya tak kisah yang belakang ni, kita boleh tukar je. Yang penting masa pakaian cikgu ke keadaan cikgu ke jangan sama dengan warna yang ada kat latar belakang ni. Jangan sama. Okey, jangan sama. Baik, setelah dah ada video ni, kita crop dululah. Bagi cantik-cantik crop dulu. Ni nak crop kat atas ni Crop, cantik-cantikkan crop dulu. Okey, crop dulu. Okey, biar dia petak betul. Okey. Okey. Kemudian dah cantik macam ni. Tukar balik. Okey, dia benda yang berbeza dua ni Ini untuk gerakkan kita, ini untuk crop. Okey, kemudian kita nak tukar, nak hilangkan belakang tu, kita klik kanan, add visual effect. Okey, remove a color. Okey, kalau latar belakang cikgu warna putih, tukar kat belakang ni warna putih. Kalau warna biru, tukar warna biru. Okey, oleh kerana ini hijau, belakang pun hijau, saya hijau je lah. Jadi cikgu adjust je belakang ni. Nak hilangkan dia punya belakang tu. Okey, hilang ya. Nanti yang belakang ni pun kita adjust lah, lagi cantik, lagi sharp. Okey. Okey, siap. Video kita yang ada rupa kita kat sini. Okey? Inilah kita boleh buat untuk video dan juga ada slide kat tepi tu. Cikgu bercakap dululah ikut skrip cikgu. Tak kisah. Itu kalau cikgu gagap ke masa tu tak apa, teruskan sebab kita boleh cut kemudian. Nanti saya tunjuk nak cut kemudian. Okey. Okey, gitu. Jadi ini kalau kita ada kat sini lah, kita nak buang green screen belakang ni tu. Ini konsep dia Okey, bagaimana kita nak cut bunyi tak nak, nampak tak ada lompong-lompong ni? Lompong-lompong ni biasanya kita terhenti kat sini. Jadi kita boleh kat mana kita nak cut tu. Okey, contohnya kat sini. Dulu cikgu tekan sini. Ni boleh splitkan dia. Okey, kemudian tekannya kat sini, kita tarikkan saja terus kita potong. Ni potonglah, kita dah tak bunyi dah ke apa tengah sangkut ke apa, tak ada. Sebab tu cantik smooth dia macam tu. Edit, ni namanya proses editing. Yang lompong biasanya kita tengah berhenti bercakap ataupun kita tak bercakap, kita tak nak, kita nak cantik, nampak cantik terus bercakap. Inilah cara dia. Kita cutkan dia, betul splitkan dia, kemudian kita tarik. Kita buang yang lompong-lompong ni. Okey? Okey, ini yang cara yang berasingan. Bagaimana kita nak terus saja rekod. Kita dah ada slide, dah ada. Ini dah ada slide, aku nak rekod terus kat sini. Jadi tak ada masalah, boleh juga. Jadi caranya adalah tekan je rekod. Okey, tekan sahaja rekod. Nampak ada rekod kat sini. Saya ini okey, saya buka slide lah. Lepas ni tengok ada kamera off. Kat sini saya atas sikit. Ada kamera off kalau kita tak nak tunjuk muka kita. Kalau kita nak nampak muka kita sekali, kita kamera on lah. Okey. Okey. Kalau kita nak nampak muka kita, kita on kan lah. Jadi dekat sini kita boleh rekod. Dia akan bagi masa kat kita. Slide kita kat sini, ni rekod kita kat sini. Okey, kita buka slide. Okey, nampak kita dah nak rekod ni, ready nak rekod. Okey, kita bermula dengan slide yang pertama lah. Okey. Okey, baik, kita tekan rekod. Dia bagi masa 3, 2, 1. Dah boleh, dah mula rekod untuk rekod. Jadi kita besarkan slide kita. Okey. Langkah yang pertama adalah suara dan slide. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, nak stopkan dia adalah tekan F10 dekat keyboard. Jadi dia akan stopkan. Dia akan terus masuk dekat Camtasia sini.
Okey ni bahan dia. Saya buang dulu ini ya. Ni saya buang dulu. Okey, ni yang kita baru rekod tadi, kita masuk kat sini terus. Dia akan bagi dua file, satu video kita, satu slide PowerPoint kita. Okey? Nampak tak? Saya tak apa tu, tak cut ke ataupun tak berhenti masa bercakap. Tak apa, kita boleh edit kemudian. Okey, ini yang tak edit lagi. Okey, yang ni tengah okey. Kita nak cut nanti. Langkah yang pertama adalah suara dan slide. Pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, yang ni kita nak. Yang tadi kita tak nak. Ini kita tak nak kan? Okey, kita boleh tarik je terus. Yang tak nak kita boleh tarik je terus. Yang tak nak kita boleh tarik je terus. Jadi dia tinggal je ini yang okey. Langkah yang pertama adalah suara dan slide. Pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, dah dapat untuk slide kita. Kalau cikgu tak nak tunjuk muka, okey? Cikgu nak suara sahaja. Klik kanan, kita buat spread audio and video. Okey, dah berasingan kat situ. Kita ada tinggal suara sahaja, video kita tak nak. Jadi tinggal saja video. Tinggal saja suara. Okey. Langkah yang pertama. Okey, boleh kita boleh manipulate benda tu. Okey, untuk video saya dah tunjuk. Okey, seterusnya yang penceritaan itu senang saja. Cikgu ambil je pergi dekat laman web ni. Bahan-bahan yang sangat berkualiti. Okey, bahan-bahan yang sangat berkualiti dari segi video Dari segi video dengan gambar dia sangat berkualiti. Okey, kat sini cikgu nak, contohnya cikgu nak komputer. Okey, dia ada banyak bahan-bahan. Ada foto ada video pun ada. Okey, bahan-bahan dia, gambar dia sangat baiklah. Dari segi image dia kualiti, sangat kualiti. Kemudian video pun sama. Video pun sama. Saya cuba play satu Okay, dia free saja tapi cikgu nak letak kredit pun lagi bagus lah. Kalau kat video cikgu tu, cikgu letak kredit sekali. Okay, ni kalau nak cerita tentang komputer ke apa ke, nak buat set induksi kan, nak cerita masa tu tentang komputer ataupun teknologi maklumat. Jadi boleh ambil bahan-bahan kat sini. Okay, dia punya image tu berkualiti lah. Okay, yang ni cikgu kena susun skrip sendiri. Konsepnya sama, saya dah ajar yang tadi, yang pertama kedua. Konsepnya sama, hanya masukkan video. Jadi kalau nak download macam ni je lah. Free download tu klik saja. Kemudian kalau cikgu nak kredit, copy je lah. Okay. Kemudian video ni dia akan download dekat sini lah. Okay. Baik. Ada soalan boleh bagi tahu terus kan. Kalau ada soalan bagi tahu terus. Kemudian saya kebiasaannya saya bagi video ke bahan ke, kalau boleh jangan bagi bahan tu kita nak tahu pelajar ni tengok tak video kita itu paling penting sebenarnya. Kita dah buat penat sehari sekali. Okey, ini ada soalan tonton dari William Hebil. Okey, dia kata Camtasia ni free dan kalau trial berapa lama yang digunakan dalam laptop? Okey, dia Camtasia ni sebenarnya berbayar. Okey, kena faham dia tak ada yang free, dia berbayar. Okey. Kemudian dia hanya bagi trial. Trial yang dulu saya ingat dia bagi masa, yang dulu saya punya dia bagi masa sebulan. Sekarang saya tak pasti berapa. Tak tahulah 7 hari ke, sebab yang dulu dia bagi kat saya sebulan. Kemudian saya dah berpuas hati dengan dia, maksudnya saya dah explore masa tu. Saya rasa okey, boleh pakai, mudah, senang. Okey, tak leceh. Saya tak suka interface yang pelik-pelik. Okey.
Jadi saya belilah. Pergi je kat Shopee beli. Okay, bendanya dulu saya beli dulu dalam RM30 je. Sekarang lagi murah kot. Dah ramai penjualnya, dah ramai. Masa saya beli 2-3 tahun lepas tu, macam itulah harga dia. Rasanya kalau RM30 pun masih berbaloi lagi. Sekarang dah murah kot. Okay. Okey. Teruskan Cikgu Mahdi untuk menyambung perkongsian cikgu. Okay. Baik, kita macam mana kita nak engagekan dengan pelajar. Saya bagi tip lah kat cikgu ya. Kita pakai satu ni namanya ni TED-Ed. Okay, TED-Ed. Kita buat video tu kita masuk kat sini. Okay. Contoh kita ambil satu video lah. Kita ambil satu video kat sini. Okay, contoh kita ambil video ni lah. Yang pendek sikit. Okay, tip dia video jangan lebih 5 minit kalau boleh, kalau cikgu bercakap je, kalau yang jenis bercakap je, jangan lebih 5 minit. Nanti pelajar nanti akan sangat-sangat tak fokus cikgu. Betul, sebab mengikut saya punya analisis ni, pelajar lebih suka yang video yang, dulu saya buat video sejam tau, untuk sejam. Tapi dia punya hasilnya tak berapa lah. Kalau tu saya buat videonya kurang daripada 5 minit. Okay. Contoh saya ambil satu video. Okay, saya ambil satu video, saya tak bagi terus kat pelajar. Saya buat dulu ini, saya create, cikgu login je pakai email cikgu create. Okay, create a lesson. Kemudian cikgu letaklah link cikgu tadi dekat YouTube. Paste saja. Kemudian akan automatik dapat jumpa video cikgu. Kemudian cikgu boleh klik dekat sini. Okey. Kemudian klik continue. Okey. Kat sini cikgu buat dia macam engagement dengan pelajar. Kat sini cikgu akan nampak siapa yang jawab ataupun tengok video cikgu, siapa yang jawab soalan cikgu dekat video. Tu. Baru kita tahu. Nanti dia update dah tengok tapi tak tengok pun. Okey, yang ni let's begin ni cikgu video ni tentang apa? Okey, contohnya saya ni tentang pengkalan data. Okey, save. Kemudian think ni lah cikgu bagi soalan, nak bagi multiple choose ke ataupun open answer question. Okey, cikgu boleh bagi soalan sini. Okey. Data. Okey, contoh jawapannya A. Okey, jawapannya A lah. Dan 1. Contoh jawapan 1, bagi pilihan dia. Jawapan 2. Jawapan 3. Bagi ikut cikgu lah nak bagi berapa pilihan. Terpulang. Okey, kemudian nak bagi hint pun boleh. Jawapan tu dekat video berapa saat, berapa second. Okey, ini nak edit kemudian pun boleh, tak kisah. Kita boleh bagi jawapan hint dia kat dia. Lupalah dia dah tengok video panjang, dia lupa. Jadi dia tengok balik, at least dia boleh jawab. At least kita tahu dia tengok video kita. Okey. Kemudian kita save lah. Save. Okey, kemudian nak soalan yang kedua, boleh? Open question. Okey. Okey, kita save. Jadi kita dah siap. Ini kalau nak buat deeper tu nak lagi lanjut lah soalan-soalan kita. Discussion pun ada. Okey, discussion pun ada. Macam-macam ada. Okey, tapi biasa saya pakai ni lah dengan 3 ni. Think dengan dig deeper. Jadi saya tahu pelajar ni faham video saya, dia tonton. Gitu. Dah siap, publish. Okey. Publish ni kita boleh pilih student kita nak guna tu nak perlukan required account tag ataupun tak. Okey. Kalau tak apa, dia isi nama dia pun boleh. Jadi kita pilih yang tak lah. Tapi kalau dah biasa, cikgu galakkan ni, nanti cikgu boleh nampak jawapan dia. Okey, cikgu kongsi dekat mana cikgu nak bagi. Kalau tu cikgu copy je lah.
Okey. Okey, contoh saya buat contoh satu. Kita katalah cikgu ini sebagai student, saya sebagai student. Dia dapat link. Okey, inilah dia dapat. Bila dia tonton video kita tu, dia akan bagi tahu kat dia jawab soalan. Ni. Dekat masa dia tonton video tu boleh tahu jawapan boleh dia kena engage dengan video tu. Okey, contohnya dia bagi jawapan satu. Save my answer. Okey, dapat gitu. Kemudian discussion. Jadi dia boleh start discussion dekat sini. Okey, boleh discuss kat sini. Jadi kita boleh tahu. Kita sebagai cikgu boleh nampak pelajar tu punya jawapan. Kita boleh tahu. Okey, ni jawapan-jawapan daripada pelajar kita. Kita boleh tahu siapa yang view, siapa ni. At least kita tahu. Kita tak perlu bagi tahu dah tengok ke belum tak. Ya, kita pakai ni je. Okey, ini sebagai sekadar tips sajalah kalau nak engagekan dengan pelajar, video dengan pelajar. Sebab kita dah buat bahan ni susah kan. Okey. Ada soalan? Ataupun yang bahagian yang Camtasia yang mana yang tak faham? Boleh tanya ataupun nak bertanya? Ataupun nak tunjuk sila yang mana? Lagi sangat ke? Yang soalan ya. Okey, daripada Cikgu Haslina Muhammad Ismail. Dia kata, saya lihat dalam Lazada, harga Camtasia ni ada yang pelbagai. Ada yang bawah RM10 dan ada juga yang berpuluh-puluh. Jadi nak pilih yang mana satu? Cikgu dia tengok version. Kalau yang terkini 2020 kot ke 2021. Saya punya dia ni 2019. Tapi sama je. Jadi kiranya kita pilih yang version kan kiranya kan ikut harga kan. Kalau latest tu mungkin dia ada function dia lagi bagus ke, saya tak pernah try lagi lah. Tapi yang saya punya ni 2019. Okey cikgu, ni mungkin soalan yang terakhir sebelum cikgu sambung. Dari cikgu Lin Amali, RM30 yang cikgu beli tu seumur hidup ke atau renew? Seumur hidup. Kecuali kalau ada update tak boleh update sebab dia syarat Camtasia ni, dia kelemahan dia kalau update baru kita tak boleh update. Kita beli tu hanya yang tu je lah kita dapat. Tapi dia sepanjang hayat kita. Ini saya dah pakai dah dekat 3 tahun dah ni. Sekali beli tu je lah. Okey, jadinya cikgu boleh sambung lah. Kita mereka semua tengah khusyuk ni mendengar. Silakan cikgu. Okey, baik. Saya sambung seterusnya. Baik, kita katalah dah ada bahan semua, dah cantik semua kan. Saya buat semula kita dah ada bahan. Okay, kita dah ada bahan tadi. Kita ambil lah bahan-bahan kita tadi. Okey. Okey. Sekarang nak mencantikkan dia, kita boleh pakai yang dah ada. Intro tu, pergi kat library, intro dia. Macam-macam intro cikgu nak letak depan ni. Yang saya pakai yang tadi, yang ni lah. Kita play dia, nampak ni intro kita. Kat depan, nak bagi menarik sikit lah. Okay, macam-macam intro cikgu boleh pakai. Dia dah ada kat sini, cikgu pakai sahaja. Mengikut cita rasa cikgu lah. Okay, nak pakai macam mana intro cikgu. Okay, ni untuk intro. Jadi kalau cikgu minat ini, cikgu letaklah kat sini. Okay. Kemudian kalau cikgu yang nak letak nama ke apa, masa kita bercakap tu ada kita, kemudian mestilah kita nak tahu nama kita kan. Nak letak nama kita. Jadi kalau yang saya tadi, pergi dekat, tentu saya letak sini. Okay. Okay. Tu sini, ada sini. Ni saya kena edit balik lah. Tadi saya dah buang lah. Tak apa, bendanya kejap je. Okay. Crop balik. Crop balik. Buang background.
remove color, adjust ke mana. Okay, nak tahu okey tak okey, letak background satu. Okay. Ni jadi belakang kan. Jadi kalau yang bawah ni dia akan dia akan susun. Siapa yang duduk bawah dia yang jadi utama. Jadi kita jadikan jadi back. Ini kita adjust baru nampak. Kalau video ni kat bawah dia duduk belakang gambar tu. Jadi adjust dia. So ini bagaimana kita nak pakai untuk nama kita pakai ni lah, flower. Okey, contoh kita letak nama kita lah. Jadi sini. Jadi bila kita bercakap, nanti dia keluarlah nama kita. Macam dekat berita tu, dia keluar nama kita. Okey, dia keluar nama kita macam tu. Okey, yang kat sini cikgu boleh tukar lah. Okey. Okey, nampak ni, sini boleh tukar. Okey, sini title-nya apa? Okey. Okey, tukar kat sini. Okey, jadi bila nak bercakap tu dia akan keluarlah nama dia. Ini ikut kreativiti cikgu lah nak pakai mana ataupun cikgu nak buat kecil ke besar. Okey. Okey, slide-nya pendek, cikgu panjangkan lah. Itu. Okey, ini kalau nak pakai lower. Kemudian kalau lagi cantik, cikgu letak sekali dengan punya caption dia. Caption dia Okey, kat sini cikgu klik more, ada caption. Okey, caption ni yang macam saya kata lah senang cerita. Ni lagi bagus lah, lagi jelas. Cikgu boleh type je. Ikut kita punya voice, suara. Dia ada satu software sebenarnya boleh daripada voice tukar kepada text. Saya buat dululah. Okay. So, sini dia macam sari kata kat bawah ni. Ikut suara kita. Ini saya tulis je. Tapi nak bagi tahunya macam ni lah. Nak masukkan. Jadi biasanya type semula ikut suara kita. Ini maksudnya kita nak sampaikan tu lagi jelas. Kalau ada fokus lagi, kita dah belajar fokus tadi. Kita ada belajar blur tadi. Kita ada video kita. Kita ada caption kat sini. Video kita tu dah baik lah. Okay. Memang dah berkualiti, sangat berkualiti. Okay. Okay, sekejap. Kita kena, cuma je kena sangat inilah. Kena sangat fokus lah. Okay. Okay, kita ikut perkataan yang kita cakap. Gitu. Ini nak masuk caption. Okay, kat sini. Okay, siapa yang suka guna cursor pun boleh. Okay, saya tunjuk satu contoh lagi. Kita buanglah. Siapa yang suka guna cursor? Okay, siapa guna cursor? Saya contoh satu video. Saya record. Okay, record dia. Sekarang ni saya record tak nak pakai muka saya, saya tak nak, saya off kan. Kemudian saya record lah. Okay.
Kemudian saya pergi kat sini. Tunggu masa. Okey. Dah boleh record dah ni. Okey. Kita besarkan. Okey. Kelebihan Camtasia. Pertama, rakaman. Kesan khas. Format quality. Kita stop. F10. Simpan. Automatik akan ada kat sini. Okey. Kita edit lah. Kita tak nak yang okey, sini. Kita nampak tak ada gelombang-gelombang. Ini sebenarnya yang utama ni. So kita tarik sahaja. Okey, lagi satu yang ni adalah untuk kuatkan suara kita. Ini nak perlahankan suara kita, ini nak kuatkan suara kita. Okay. Tarik saja. Tarik saja. Tarik kat ujung sekali. Okey, samakan. Okey. Ini kalau yang cikgu nak guna mouse, cikgu klik sahaja dekat cursor ni. Okey. Nak cursor highlight, ambil sini, letak je kat sini. Kemudian nak left click. Okey, ambil sini, letak sini. Okey, kita tengok hasilnya. Nampak tak mouse tu? Okey. Okey, nampak tak? Inilah untuk mouse. Itu pun penting juga untuk fokus. Maksudnya bila pelajar tengok tu, dia tengok, oh okey. Sambil tunjuk tu, sambil cakap, boleh nampak kat mana, rakaman kat mana, kesan khas kat mana. Itu. Ini kalau nak pakai mouse. Okey? Dah. Okey. Jadi kalau dah habis kita punya tu, kita ending je dekat sini lah. Semua ada sini. Okey. Terus maksudnya kredit cikgu lah. Cikgu nak tak kredit ke apa ke kat sini lah. Okey, kredit ni siapa? Thank you for watching. Ni dah habis lah. Okey. Kemudian lagi satu, kalau nak letak music track. Music track ni cikgu kalau nak letak boleh, tapi cikgu letak perlahan je sound je. Jangan letak kuat-kuat sebab saya banyak terima komen masa saya buat video saya dulu. Cikgu, videonya kuat sangat, mengganggu. Maksudnya pelajar nak dengar suara kita sebenarnya. Tapi kalau jangan letak boleh, tapi perlahan saja. Ini lagu pun dia boleh, dia ada kat sini, dia sediakan. Kalau tak nak, cikgu boleh download sendirilah. Video tu instrumen yang cikgu nak letak. Jadi kita drag saja. Okey, ni suara ni kuat, tinggi ni. Kita perlahankan je sikit je. Okey, biar bunyi suara kita lagi kuat patutnya. Ni suara kita kuatkan. Gitu. Okey, kelebihan Camtasia. Tak bunyi sangat suaranya. Background. Okey. Okey, bunyi sikit je. Format quality. Okey. Itu je lah yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Kalau cikgu guna ni insyaAllah boleh menarik pelajar. Okey, Cikgu Mahadi. Okey, saya ambil soalan. Sekejap, saya nampak ada soalan. Kejap. Ada soalan yang, kejap Okey, daripada cikgu rasanya, Cikgu Muhammad Syahid, dia kata kalau kita guna email MOE, dapat free tak untuk Camtasia? Sebab mungkin sekarang ni ada aplikasi yang boleh guna MOEDL ni, dia bagi free kan? Kalau Camtasia ni, adakah sama atau tidak? Tidak. Sebabnya Camtasia ni dia tak joint venture dengan Kementerian Pendidikan. Jadi dia kena beli. Okey, kejap ni ada soalan yang kedua. Kejap daripada saya nampak ni tadi soalan dari kedua tadi. Dia tanya tentang perbezaan tadi. Kejap. Okey, tak apa. Kejap cikgu, saya cari sebab cik ni. Okey ni, daripada Cikgu Hidayah DB, Cikgu Mahadi, kalau boleh tunjuk semula part kita dah rakam video muka kita dan nak masuk dalam slide yang cikgu cropkan
dan ubah background belakang tu sebab saya tak jelas apa button nak tekan. Okey, boleh. Saya buat semula. Tak ada masalah. Benda ni senang saja. Okey, sekarang yang penting media. Kena adalah bahan-bahannya. Okey. Jadi kita ambil lah satu slide yang kita nak tu, kita tarik saja. Okey. So ini slide kita. Kemudian video kita ini kita tarik saja. Okey. Okey. Sekarang ni nampak tak video tu dia kat sini. Kan? Dia tutup background belakang. Jadi kita nak buangkan dia tu. Jadi cikgu cropkan dulu. Cropkan cantik-cantik. Crop. Kita crop yang belakang sekali. Crop. Okey. Crop dan cantik. Okey. Klik kanan. Add visual effect. Remove a color. Okey. Jadi kalau latar belakang kita warna hijau, kita pakai warna hijau. Kalau latar belakang kita warna putih, kita tukar warna putih. Gitu. Dia hilang sebenarnya warna putih pun. Okey. Oleh kerana saya punya tu warna hijau. Okey. Jadi kita tolerance ni kita tarik saja. Warna hijau tu dah tak cantik dah. Okey, kita tarik saja, tarik sampai ujung sikit. Saya undur semula. Okey, sekejap. Remove a color. Okey, macam ni dia nampak lagi tepi-tepi tu, kalau soft sebenarnya nampak lagi tepi tu kan. Jadi kita softkan dia. Okey. Kemudian baru kecilkan sikit. Okey. Dia nampak berbayang itu kan. Jadi kita boleh gelap sikit. Okey. Macam tu. Okey. Ada lagi soalan? Okey, daripada mana soalan tadi kejap. Saya ni dah terfikir pula. Tadi ada soalan daripada cikgu. Okey, daripada cikgu Nur Zulika. Okey, dia tanya, apa kelebihan Camtasia daripada Filmora? Okey, bagi saya lah, saya suka sebab interface dia lagi senang nak guna. Dia kalau Filmora tu bagi saya kita nak cari tempat-tempat tu dia susah sikit. Banyak nak kena pergi. Kalau kat sini semua dia dah letak kat sini. Okey. Kelebihan Filmora pula dia banyak template dia yang cantik-cantik tu, maksudnya template nak animation tu banyak. Okey, kat sini dia kurang sikit. Cuma kat sini bagi saya dia lebih nak fokuskan dia. Kalau nak fokus dekat Filmora tak ada. Kalau kita nak tarik fokuskan dia satu-satu tadi memang tak ada. Zoom in, zoom out tak ada. Nak blurkan dia pun tak ada. Jadi sebab tu saya pakai ni Camtasia. Okey, cikgu, daripada cikgu Noraini binti Ibrahim, cikgu, mouse tu akan auto tunjuk pada slide ikut suara yang kita rakam tu ke? Untuk kita ikut suara kita cakap dengan gerakkan mouse. Yes, betul. Betul. Ya, betul. Kita fungsi kita hanya tambahkan efek mouse je ini je. Itu je. Tambahkan efek mouse ni, ini cursor highlight dengan left click ni, hanya tambahkan itu je, automatik akan keluar dia punya efek dia. Apa yang kita cakap, gerak mouse kat mana, dia ikut itu je. Okey. Saya rasa ini mungkin soalan yang terakhir lah kot. Saya rasa kita ambil sebab masa pun dah pukul 3 petang. Okey, daripada cikgu
Salimah Jumadi nak tanya, mungkin cikgu ni dia baru, saya rasa mungkin dia barulah kot menyertai webinar ni. Nak tanya, gambar kita tu adalah video yang sudah kita buat ke atau tanpa kat video yang kita nak buat? Macam semula video ni, okay. Gambar kita tu adalah video yang sudah kita siap-siap buat ataupun kita tampal semasa nak hasilkan video tu? Video, okay. Dia boleh buat dua-dua. Yang saya punya ni video yang saya buat dulu. Saya bagi dua kaedah tadi macam mana nak masukkan video kita kat sini. Kaedah yang pertama ini, okay. Kaedah pertama ini kita dah rekod dekat phone kita ke, kita baru masukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak rekodkan daripada Camtasia ni pun boleh. Tak ada masalah. Cikgu hanya pergi dekat rekod sahaja. Kemudian ni ada kamera off ni, kita onkan dia. Okey. Terus nampak muka kita. Nanti masa rekod nanti kita akan terus nampak muka kita. Okey, kita rekod lah. Kita rekod Okey, ni sekarang ni dah tengah rekod lah ni. Okey, kita besarkan. Okay. Kita sambil buat sekali yang mouse tadi yang cakap kelebihan Camtasia, rakaman, kesan khas, format quality. Okey dah Kita tekan F10. Okey, kita escape balik. Nampak dia tengah blinking kat sini, maksudnya dia dah bahan tu dah ada. Ni saya buang. Okey, ni yang saya buat tadi. Ni. Nampak ini video kita. Video kita pun dapat, slide PowerPoint pun dapat. Okey, kita cutkan siap-siap. Kita tak nak yang kita yang nak ini. Nak ini. Okey, kita cut. Okey, kita dapat dua. Slide PowerPoint kita dapat, video pun kita dapat. Okey, tarik. Kemudian yang cikgu yang tanya cursor tadi. Apa yang saya tunjuk tadi yang cakap terus dapat. Jadi kita ambil cursor effect, cursor highlight, tak kat video, cursor left click, tak kat sini. Okey. Ni video. Sekejap. Saya salah letak dekat ni. Letak sini. Okey, letak kat slide PowerPoint. Mouse ni dekat PowerPoint. Okey. Okey, cakap. Ni. Tu. Ini. Itulah. Harap menjawab soalan. Okey, baiklah. Saya pun mewakili pihak penganjur nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita Cikgu Mahadi bin Mahmud yang sudi berkongsi dengan kita semua mengenai video PDPR menggunakan Camtasia, dan saya mewakili pihak penganjur iaitu Sektor Pembelajaran USTP PPD Kota Tinggi dengan kerjasama KTGFE Team dan Tim E-Didik Malaysia nak ucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang saya tengok ni kalau dekat live ni seramai 422 orang, masya Allah ramai. Terima kasih untuk para peserta dan juga pada Cikgu Mahadi. Mungkin lepas ni kalau kami panggil lagi, boleh lagi live ya? Buat boleh, saya lagi boleh. Terima kasih Cikgu Mahadi banyak-banyak. Okey. Dan seperti biasa sebelum saya berikan link kehadiran, jadi saya akan membacakan sedikit tata caranya. Okey, baik. Untuk makluman para penonton, bengkel aplikasi webinar dalam PDPR ini merupakan anjuran Sektor Pembelajaran USTP PPD Kota Tinggi Johor dengan kerjasama KTGFE Team dan Tim E-Didik Malaysia, dan penyertaan adalah terbuka untuk semua guru. Jadi kita boleh sebarluaskan link ini kepada semua guru supaya semua orang memperoleh manfaat hasil daripada webinar ini. Dan saya nak ajak juga untuk anda semua jom ramai-ramai sertai grup Telegram kami iaitu @the5kt. Saya ulang, join grup Telegram kami @the5kt.
kerana sebarang info berkaitan dengan webinar akan dimaklumkan dalam grup Telegram ini. Jadi anda hanya perlu search saja dekat Telegram anda @the5kt. Okey, baik. Dan untuk para penonton, terus lagi bersama kami pada hari esok bersama dengan Cikgu Muhammad Jensing bin Saad yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk Deep Maker Modern No Download Webinar Software pada jam 2 petang esok. Dan pada 27 Februari 2021, kita bersama dengan Cikgu Nurul Ashikin binti Adam Syukri yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk PDPR menggunakan Wakelet. Dan pada 28 Februari bersama dengan orang kuat portal kita sendiri, Ustaz Huzaruddin bin Hadi Husin yang akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk mudahnya belajar Scratch dengan CS First. Jadi untuk para penonton terus bersama dengan kami lagi pada hari esok sehingga 28 Februari jam 2 petang di segala info akan dimaklumkan dalam grup Telegram @the5kt. Dan kami nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada penceramah kita iaitu Cikgu Mahadi bin Mahmud, dan kami berharap semoga setiap perkongsian dapat memberi manfaat kepada para peserta. Dan lepas ni jom kita cikgu-cikgu kita hasilkan banyak konten kita menggunakan aplikasi Camtasia. Dan saya pun tengok cara Cikgu Mahadi pun macam senang je rupanya nak guna Camtasia ni kan. Jadi jom ramai-ramai kita boleh cuba, kita boleh pelbagaikan medium hasilan video kita pula. Okey. Dan ini merupakan panduan untuk mengisi borang pendaftaran. Okey, baiklah. Saya akan pastekan pautan link kehadiran di ruangan chat ini. Namun suka untuk saya ingatkan, link kehadiran saya hanya akan buka selama 10 minit. Saya ulang, link kehadiran saya hanya akan buka selama 10 minit. Dan sebarang permasalahan berkaitan dengan pendaftaran, para penonton boleh merujuk kepada Encik Jaafar di PPD Kota Tinggi Johor. Dan suka untuk saya mohon untuk para peserta mohon untuk tidak menyebarluaskan pautan link ini di luar YouTube kelas. Maksudnya mungkin ada para peserta yang bagi dalam grup sekolah ataupun bagi kepada rakan guru yang lain yang mana beliau ataupun mereka tidak mengikuti secara langsung webinar ini. Jadi kami tidak menganjur, mohon dan sebaik semua untuk menjaga integriti supaya tidak menyebarluaskan pautan link ini. Dan sekiranya anda didapati berbuat sedemikian, kami tidak menganjur, tidak akan teragak-agak untuk membatalkan pendaftaran anda di dalam SPL KPM. Okey? Baik, apabila saya bagikan link kehadiran nanti, para peserta akan pergi kepada paparan Google Form. Baik, yang pertama sekali, para peserta diminta untuk mengisikan alamat email yang aktif. Tak kisahlah apa-apa email sekalipun, sama ada menggunakan email personal, menggunakan email delima, mahupun menggunakan email e-didik. Boleh, tidak ada masalah. Okey, kemudian kaitkan ataupun isikan nama penuh peserta dengan huruf besar. Kemudian isikan nombor kad pengenalan dan nombor telefon bimbit yang ditaip tanpa sempang. Saya ulang, ditaip tanpa sempang. Okey, kemudian bagi peserta ataupun guru yang mengikuti kami di Kota Tinggi, maksudnya guru-guru ini berkhidmat di dalam daerah Kota Tinggi, para peserta hanya perlu isikan di ruangan kod dan nama sekolah. Hanya pilih nama sekolah anda, namun tinggalkan kosong di ruangan nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Kemudian pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat sebelum klik kepada submit. Okey. Kemudian pula untuk para peserta ataupun guru yang mengikuti kami di luar Kota Tinggi, maksudnya guru-guru ini berkhidmat bukan di dalam daerah Kota Tinggi, para peserta diminta untuk meninggalkan kosong bahagian kod dan nama sekolah. Namun tuliskan nama sekolah anda di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Contohnya seperti paparan di skrin ini. Okey, macam saya berkhidmat di Pahang. Jadi saya tinggalkan kosong di bahagian kod dan nama sekolah dan saya isi nama sekolah saya iaitu SK Kampung Syafi'i Pahang di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Kemudian pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat sebelum klik kepada
Submit. Okey, kemudian para peserta akan pergi kepada paparan seperti ini. Okey, suka untuk saya maklumkan, sekarang sistem pendaftaran SPKPM dalam proses penyelenggaraan. Jadi untuk kehadiran webinar pada hari ini, para peserta hanya diminta untuk mengisi kehadiran di dalam Google Form sahaja. Okey, saya harap para peserta jelas dengan penerangan saya ini. Dan bagaimana perjalanan CD webinar anjuran sektor pembelajaran USTP PPD Kota Tinggi dengan kerjasama KTGFE Team dan tim e-didik Malaysia. Okey, baik. Sekarang saya tengok jam pukul 3.10 petang. Jadi saya akan tutup kuatan link kehadiran tepat 3.20 petang. Okey. Saya akan tutup link kehadiran tepat jam 3.20 petang. Okey, link kehadirannya ialah bit.ly/ppdkt 24 Feb 2021. Saya ulang. Linknya ialah bit.ly/ppdkt 24 Feb 2021 atau para peserta boleh scan QR code yang tertera di skrin ini. Okey, seperti mana yang saya ulang, saya akan tutup kuatan link kehadiran ini tepat jam 3.20 petang. Okey. Boleh type di ruangan enjin carian bit.ly/ppdkt 24 Feb 2021 ataupun boleh scan QR code yang tertera di skrin anda. Okey, saya dah pastekan link kehadiran di ruangan chat. Kita tengok. Okey, untuk kehadiran, para peserta hanya diminta untuk mengisi kehadiran di Google Form sahaja kerana sistem SPKPM sedang proses selenggara. Okey, cikgu-cikgu pastikan sudah mengisi kuatan link kehadiran sebelum live lah ataupun sebelum tutup link YouTube ini. Okey. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami lagi pada hari esok sehingga 28 Februari ini dengan tajuk yang menarik pada esok hari dan 27 dan 28 Februari. Okay, cikgu-cikgu. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram kami iaitu @the5kt. Dan saya, Cikgu Nurun, mewakili pihak penganjur iaitu PPD Kota Tinggi mengucapkan terima kasih terutamanya kepada penceramah kita Cikgu Mahadi dan kepada para peserta. Okey, baik, saya akan tutup link hadiran tepat jam 3.20 petang. Okey, para peserta, insyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Okey, Assalamualaikum.